Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Wa nusalli wa nusallim 'alan nabiyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala hari ini 1 Ramadan. Hari ini hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan. Kita berada pada 1 Ramadan, alhamdulillah. Kita dapat bersama-sama memulakan perbincangan kita, insya-Allah. Kita nak mulakan perbincangan kita, diskusi ilmu kita dalam kitab Rawai'ul Bayan, Rawai'ul Bayan fi tafsir ayatil ahkam minal Quran, yang dikarang oleh Syekh Dr. Muhammad Ali As-Sabuni. Dan insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah, moga-moga permulaan Ramadan kita permulaan yang begitu cemerlang, insya-Allah, dalam suasana kita masih lagi berada dalam PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, yang mana kita berada di rumah. Namun begitu, ianya tidak menghalang kepada kita untuk kita terus memanfaatkan teknologi yang ada untuk kita menuntut ilmu, untuk kita belajar, untuk kita memastikan bahawa kita tetap berada pada landasan yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita berada dalam majlis ilmu yang seumpama ini, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan saya dimaklumkan sebelum memulakan perbincangan kita, diminta kepada saya untuk memperkenalkan diri sikit sebanyaklah. Baik, minta maaf agak sengit sikit, saya duduk tengah hejah dia punya kedudukan handphone saya ni kan. Tak apa kot ya, sengit sikit kan. Apapun, insya-Allah, apa-apa komen tuan-tuan boleh nyatakan pada ruang komen. Nak diskusi, nak tanya apa, nak bagi komen apa, dan anda boleh nyatakan di bahagian komen itu. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat daripada pertemuan kita pada kali ini. Dan insya-Allah tuan-tuan, kita akan bertemu pada sepanjang Ramadan. Pada sepanjang Ramadan, setiap hari, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, kecuali Sabtu dan Ahad, kita akan sama-sama mentelaah, sama-sama berbincang tentang tafsir ayat ahkam, terutama yang berkaitan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan puasa, dan juga yang seangkatan atau yang seumpama dengannya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, sedikit pengenalan sebab diminta kepada saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Suki Osman. Itu nama asal lah dalam IC, Muhammad Suki, tetapi lebih dikenali dengan nama Ustaz Syauqi. Ustaz Syauqi, itu orang panggil saya begitulah. Dan saya bertugas di Universiti Putra Malaysia, yang mana saya mengajar subjek
i'jaz Al-Quran, wacana aqidah, wacana fiqh dan juga sirah. Juga bahasa Al-Quran, bahasa Al-Quran dan hadis. Itu antara yang pembicaraan ataupun subjek yang saya ajak, terutamanya i'jazul Quran. Baik, pendidikan saya adalah di degree saya major bahasa Arab, minor Syariah Islamiyah di Yarmouk University Jordan. Seterusnya master di Master Pengajian Islam di Universiti Kebangsaan Malaysia, dan seterusnya PhD di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya di Jabatan Usuluddin Al-Quran dan juga Sunnah. Nah, itu sedikit latar belakang kenalan lah, orang kata, lebih untuk kita berkenalan. Dan dari sudut talaqi, alhamdulillah saya sempat juga bertalaqi di Syria di suatu ketika, suatu waktu dululah, tahun 90-an dulu, dalam suasana Syria masih lagi berada dalam keadaan aman, tenteram, tenang. Bukan macam sekarang yang sudah berada dalam suasana yang tidak aman, suasana yang perang dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar segala musibah yang menimpa umat Islam di seluruh dunia itu dapat diselesaikan, ataupun Allah Ta'ala memberi setiap inna ma'al usri yusra, setiap kesusahan itu ada kemudahan, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan kemudahan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, baik, kita tak nak bincang panjang bab ta'aruf tu, ta'aruf sikit-sikit dah lah kan, sebagai satu perkenalan lah. Dan insya-Allah kita nak terus kepada perbincangan kita tentang, kalau dalam kitab Rawa'ul Bayan dalam tafsir ayat ahkam oleh As-Sabuni ni, dia membahagikan kepada al-muhadarah, maknanya kuliah-kuliah. Dan kita akan membicarakan dalam bab al-muhadarah at-tasi'ah, iaitu muhadarah yang ke-9, kuliah yang ke-9 di bawah tajuk Faridatus Siyam 'alal Muslimin, kefarduan puasa ke atas orang Islam. Yang mana di sini dia bawa kepada kita ayat Al-Quran sebagai rujukan kepada kita daripada ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah bermula ayat 183 sehinggalah ayat 187. Itu ayat Al-Quran yang kita nak bincangkan, insya-Allah, sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang akan kita bincangkan, ayat Al-Quran 183 sehingga 187 yang membicarakan tentang kefarduan puasa. Jadi tuan-tuan, bila kita sebut tentang puasa Ramadan ni, ianya sabit di dalam Al-Quranul Karim. Jadi berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, difardukan kepada kamu puasa sebagaimana difardukan kepada umat-umat yang terdahulu, la'allakum tattaqun, moga-moga kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan ambil satu-satu ayat, tuan-tuan, sebab seterusnya tu ayat 183. Ayat 184, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu 184. 185, syahrul ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan seterusnya. Kita akan baca nanti, kita akan ambil satu-satulah. Jadi kita akan lihat, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kefarduan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat ini, sebelum kita nak meneliti perbincangan daripada apa yang dikemukakan oleh Syekh Sabuni ini, kita nak tengok
Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebut tentang kefarduan puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, difardukan puasa kepada kamu sebagaimana difardukan kepada umat yang terdahulu, la'allakum tattaqun. Moga-moga kamu bertakwa. Ada orang bertanya, dia kata, di sini ayat ni tak sebut pun tentang bulan Ramadan. Allah sebut difardukan puasa saja. Bila-bila pun boleh puasa. Kita kena baca ayat sampai habis. Sebab tu kita, perbincangan kita sampai ayat 187. Sebab 183 Allah sebut tentang kefarduan puasa. 184 Allah sebut ayyaman ma'dudat. Puasa itu pada hari-hari yang tertentu. Bukan hari-hari tak, hari tertentu. Hari tertentu tu bila pula? 185 Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Hari tertentu itu adalah pada bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Jadi dia ada, kita kena baca ayat itu secara berterusan baru kita jumpa bahawa sebenarnya puasa Ramadan itu merupakan satu kewajipan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Dan dijelaskan lagi dalam hadis Nabi SAW, buniyal Islamu ala khams. Dibina Islam itu atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua wa iqamis salah, dirikan salat. Yang ketiga wa itaiz zakah, keluarkan zakat. Yang keempat wa saumi Ramadan, iaitu berpuasa pada bulan Ramadan. Dan yang kelima menunaikan haji. Jadi maknanya tuan-tuan, puasa Ramadan itu selain daripada apa dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, ia juga disebut dalam hadis Nabi SAW, bahkan ia termasuk salah satu daripada rukun Islam yang 5. Maka dengan sebab itu para ulama ketika mana membahaskan tentang orang yang meninggalkan Ramadan atau meninggalkan puasa Ramadan, ada 2 saja hukum kepada orang yang meninggalkan puasa Ramadan. 2 hukumnya. Apa dia? Yang pertamanya murtad. Wal'iyadzubillah. Bagaimana yang dikatakan murtad itu? Iaitu apabila seseorang yang bukan sekadar dia meninggalkan puasa Ramadan, tapi dia engkar kepada kefarduan Ramadan. Engkar kepada kefarduan Ramadan, murtad. Sebab dia telah engkar kepada ayat Allah. Hak kita baca ni 183 ni, surah Al-Baqarah. Dia engkar kepada Al-Quranul Karim. Dia menolak ayat Allah, maka dia terkeluar daripada Islam. Wajib dia bertaubat kalau dia nak selamat. Kemudian yang kedua, hukum yang kedua adalah orang ni dia tinggal Ramadan bukan kerana dia engkar, tetapi kerana dia tak tahan lapar. Dia tak boleh. Dia malas nak puasa. Orang kata perut nipis. Perut nipis saja pergi nipis kan. Dia malas nak puasa, bab makan ni dia tak boleh. Jadi saja malas nak berpuasa, maka hukumnya adalah fasik. Berdosa besar. Jadi sekurang-kurangnya orang yang meninggalkan puasa itu berdosa besar. Maka dengan sebab itu kita kena mengambil berat tentang soal yang seumpama ini kerana ia termasuk dalam rukun Islam. Dan hari ini hari pertama kita tuan-tuan bulan Ramadan Al-Mubarak, mula pula hari Jumaat Sayyidul Ayyam, berada pada Sayyidul Syuhur. Sayyidul Ayyam hari Jumaat berada pada Sayyidul Syuhur, penghulu hari, penghulu bulan berkumpul pada hari ini 1 Ramadan. Alhamdulillah. Jadi kita mula Ramadan kita pada hari Jumaat. Moga-moga insya-Allah dapat keberkatan dan kerahmatan. Ni ada daripada Jebat Kakarut ni, apa dia ni, tolong bagi clear kekusutan dalam umat Islam dalam Malaysia. Jangan ambil ringan. Saya tak faham soalan apa ni. Kekusutan apa yang dimaksudkan? Kekusutan banyak sangat-sangat tuan-tuan. Hari ni dengan suasana virus pun kusut juga kan. Jadi kekusutan berlaku dalam pelbagai perkara, berlaku dalam perkara akidah pun berlaku. Sebab itu kadang-kadang hari ni bila kita tengok tentang musibah yang berlaku tuan-tuan, musibah kita rasa agak kusut. Tetapi yang lebih kusut apabila musibah berlaku dalam agama, itu lagi kusut tuan-tuan. Musibatuddin, musibah dalam perkara agama. Baik, apapun tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak tengok sikit apa yang dibincangkan oleh Syekh Sabuni ni dalam kitab tafsir ayat ahkam ni. Yang pertama sekali dia bagi tahlil lafzi, perkataan-perkataan itu. Sebelum dibincangkan dengan lebih lanjut, sebelum dibincangkan dengan lebih kita kata terperinci, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan apa yang dibincangkan dalam ayat Al-Quran maupun daripada tafsir Al-Quran ataupun hukum hakam yang boleh diambil daripada ayat tersebut. Yang pertama sekali dibincang disebut tahlil lafzi.
Apa tu tahlil lafzi? Iaitu kita nak tahlil, nak tafsir satu-satu perkataan dulu. Yang pertama adalah as-siyam. Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu wa yawm beriman, kutiba alaikumus siyam. Difardukan kepada kamu puasa. Jadi, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, as-siyam. Apa maksud siyam? Dalam bahasa Melayu, kita panggil puasa lah. Puasa. Dan as-siyam juga disebut sebagai as-saum. As-siyam dan as-saum. Fil lughah, dalam bahasa disebut al-imsak 'ani syai' wa tarku lahu. Iaitu kita menahan daripada sesuatu dan meninggalkannya. Itu maksud puasa. Maksud puasa itu tahan, menahan diri daripada sesuatu, wa tarku lahu, dan juga meninggalkannya. Maka dengan sebab itu disebut sebagai samat al-khail idza amsakat 'anis sayr. Yang kata kuda tu dipanggil berpuasa, samat. Kuda juga berpuasa sekiranya dia tak nak berjalan. Itu maknanya dia enggan, dia menahan diri. Itu dalam kaedah bahasa lah. Dan wasamatir rih idza amsakat 'anil hubub. Begitu juga angin itu dia panggil puasa juga bila mana dia tak bertiup. Jadi dia tahan. Itu maksud yang kata puasa dari sudut bahasa. Jadi dari sudut bahasa ni, maksud puasa itu, sebab kita nak tafsirkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, wahai yang beriman difardukan kepada kamu puasa. Jadi puasa itu maksud apa? Yang pertama sekali dari sudut tahlil lafzi, dari sudut lafaznya, dari sudut perkataannya, maksud dia menahan diri daripada melakukan sesuatu. Bukan takat kita manusia je tahan diri, tetapi apa-apa juga yang bersifat menahan. Haiwan menahan, kuda menahan, dia panggil puasa juga. Kata angin menahan tak bertiup, dia panggil puasa juga. Manakala disebut oleh Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Mufradat Al-Fadhil Quran, dia kata Ar-Raghib ni, dia kata apa? As-saum itu adalah al-imsak 'anil fi'li mat'aman kana aw kalaman aw mashyan. Walidzalika qila lil faras al-mumsik 'anis sayr aw al-'alaf sa'im. Jadi dia kata apa? Ar-Raghib Al-Asfahani, satu kitab yang bagus tuan-tuan, kitab Mufradat Al-Fadhil Quran, atau kitab yang berkaitan dengan lafaz-lafaz dalam Al-Quran, perkataan-perkataan dalam Al-Quran yang dibincangkan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani, yang mana dia menyatakan puasa itu as-saum adalah al-imsak 'anil fi'li. Iaitu dia kata menahan diri daripada perbuatan, sesuatu perbuatan, sama ada yang berkait dengan makan, atau kalam, atau cakap, dipanggil puasa juga. Kita tahan diri daripada makan, puasa. Tahan diri daripada bercakap, puasa. Atau masyan, tahan diri daripada berjalan, puasa. Itu maksud dia. Maka dengan sebab itu dikatakan, kata Ar-Raghib, walidzalika qila li faras, dikatakan kepada kuda yang tak nak berjalan, duk membatu diri daripada berjalan, dipanggil sebagai puasa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebelum saya nak meneruskan perbincangan, tuan-tuan, kita banyak dalam kitab-kitab dia orang Arab ni dia suka sebut kuda. Sebab apa? Sebab kuda ni satu haiwan yang sangat-sangat kita kata dimuliakan dah, diberi iktirafan yang sangat hebat dalam kalangan masyarakat Arab. Bahkan kalau kita tengok tentang kuda perang dalam surah Al-Adiyat wal-'adiyat dhabha dan sebagainya, yang menceritakan tentang ketakasan kuda perang. Jadi maknanya kuda ini memang sinonim dalam masyarakat Arab, terutamanya yang mereka memberi satu kemuliaan kepada kuda tersebut. Sebab tu banyak contoh tentang kuda. Dan kuda itu boleh dikatakan sebagai haiwan yang banyak digunakan pada zaman dulu. Baik. Dan kuda ni kalau secara basic ni kita nampak macam cerdik kuda ni kan. Dan manakala seko lagi keldai. Al-himar. Himar ni kalau tengok dalam masyarakat Arab, mengikut yang disebut oleh Az-Zamakhsyari, bahawa keldai ni binatang yang bodoh. Minta maaf ya, terlari sikit. Binatang yang bodoh, binatang yang tak cerdik, yang kata keldai tersebut. Itu dalam masyarakat Arab. Bahkan
disebut sebagai haiwan yang tak mau disebut dalam masyarakat. Kalau duduk dalam satu majlis yang elok-elok, tak naklah sebut keldai ni, tak nak sebut perkataan himar tu, tak mau. Macam kita lah, masyarakat kita tak naklah sebut saya sebutlah babi kan, tak mau sebut. Kalau dalam begitu kita akan sebut tengkok pendek ke, kaki empat, macam-macam lah kita istilah. Macam tu juga yang kita keldai tu disebut udhunain tawilain, yang mempunyai dua telinga yang panjang. Itu disebut begitu. Sebab apa? Sebab dianggap himar ini binatang haiwan yang bodoh, yang menjatuhkan maruah dan sebagainya. Tetapi dalam Al-Quran kalau kita lihat, sebab apa? Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 5, Allah Subhanahu wa taala menyatakan mathalul ladzina humilut taurat thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Allah Ta'ala bagi perumpamaan, iaitu bandingan orang yang diberikan kepada mereka kitab Taurat, iaitu Yahudi, diberikan kitab Taurat pada mereka, kemudian mereka tidak beramal dengannya, seumpama keldai yang memikul buku-buku di atas belakangnya. Persoalannya tuan-tuan, sebab apa Yahudi diumpamakan sebagai keldai? Jawapannya mudah. Para ulama menyatakan sebab keldai itu binatang yang bodoh, binatang yang tidak disukai. Jadi bila sebut tentang Yahudi ni diumpamakan macam keldai ni, maknanya menunjukkan Yahudi ni keldai, maka ni golongan yang bodoh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tetapi hakikatnya kalau di sudut kajian saintifik, saya nak kaitkan sikit tentang bagaimana kajian saintifik hari ini. Sebab bab puasa kita bincang ni pun ada kajian saintifiknya. Adakah bercanggah dengan kajian saintifik? Baik. Kajian saintifik tentang keldai dalam ilmu zoologi, ilmu haiwan. Para pengkaji mereka kaji tentang keldai. Mereka buat comparison antara keldai dan kuda. Rupa-rupanya tuan-tuan, mereka dapati bahawa keldai ini lebih cerdik daripada kuda. Pula dah. Keldai lebih cerdik daripada kuda. Macam mana itu? Ada seorang pengkaji daripada Texas, nama dia Nora Matthews, 15 tahun dia buat kajian bersama dengan keldai dan kuda. Dan dia buat eksperimen, dia mendapati bahawa keldai lebih cerdik. Dalam anggapan masyarakat, kuda lebih cerdik, kuda lebih dimuliakan. Tapi sebab apa? Rupa-rupanya kajian mendapati bahawa keldai lebih cerdik. Jadi, apa signifikannya? Bila mana dikaitkan Yahudi itu dengan keldai? Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Pertama sekali, apa bukti keldai itu cerdik? Ini sebagai contoh saja, banyak contoh-contoh yang lain. Iaitu ketika mana mereka buat uji kaji. Apabila mereka letak kuda di satu tempat, lalu datang, kita kata bom, dum, meracun ke apa ke, kuda tu bila terkejut, dia mengambil satu tindakan sembrono. Depan tu ada parit ke, depan tu ada apa juga, dia akan lompat, dia akan pergi, dia akan ambil tindakan. Kalau manusia lah, kita kata tak fikir dulu tu kalau manusia lah, tapi haiwan tak dipikirkan. Tapi cara tindakannya itu adalah cara yang sembrono. Itu berbeza dengan keldai. Keldai ni bila mana diletakkan satu tempat, kemudian dibunyikan mercun, letak mercun contohnya, dum, bunyi. Rupanya keldai ni dia tak ambil tindakan sembrono. Dia akan mendiamkan diri dia terlebih dahulu. Dia akan perhati keliling dia. Dia akan tengok, tengok kanan kiri, tengok ada apa yang berlaku. Sebelum dia ambil apa-apa tindakan, dia perhati dulu. Kalau manusia ni orang kata fikir dulu lah. Dia tak ambil buat tak tu hala tu dah, fikir dulu kalau manusia lah. Tapi nak ceritanya itu, para ahli zoologi, para pengkaji haiwan, maka menyatakan itu menunjukkan kecerdikan keldai. Persoalannya, mengapa Yahudi diumpamakan oleh Allah Ta'ala dengan keldai? Maka di sinilah hikmah yang kata Al-Quran, tuan-tuan. Allah tak pilih haiwan lain untuk diumpamakan dengan Yahudi. Allah tak pilih lembu contoh, Allah tak pilih babi contoh, Allah pilih keldai. Kerana apa? Di situ baru kita tahu bahawa pada keldai itu ada sisi cerdik dia dan ada sisi bodohnya dalam masyarakat. Dia ada dua. Dan ada sisi stubbornnya, degil. Memang keldai ni degil. Dia jadi bantah, kau dia keras-keras, tak boleh buat apa. Kau dia membatu diri itu, dia batu diri, dia tak boleh buat apa. Mana degilnya ada, cerdiknya ada, bodohnya ada, semua ada.
Dan hari ni kalau kita tengok rupa-rupanya Yahudi, dia memang pun berkumpul pada Yahudi itu sifat-sifat tersebut. Yahudi ni bodoh, Yahudi juga cerdik. Cerdik kat mana? Degil, ya Yahudi degil. Cerdik kat mana tuan-tuan? Yahudi ni cerdik. Kalau tak mereka tak cerdik, mereka tak boleh nak kontrol dunia ni. Bilangan mereka seluruh dunia, kata Islam saya tak sampai 20 juta. Bilangan population mereka seluruh dunia tak sampai 20 juta. Dikira seluruh dunia dah. Tetapi dunia hari ini dikuasai oleh Yahudi. Media mereka kuasai, ekonomi mereka kuasai, pemikiran mereka kuasai, budaya mereka kuasai. Cerdik tak cerdik? Cerdik. Tetapi dalam masa sama mereka bodoh. Pasal apa bodoh? Mereka mengetahui kebenaran tetapi tidak beriman kepada Allah. Sebagaimana yang dirakamkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi SAW sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka sendiri, tetapi mereka tetap tidak beriman. Itu kebodohan mereka dan kedegilan mereka. Sebab apa? Sebab mereka. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah. Jadi kita nak tengok tu beza keldai dan juga kuda yang sebut tadi. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah. Jadi puasa ni maksud menahan diri. Cuma perkataan puasa itu disebut saum dan juga siam. So apa beza dia? Dalam Quran ayat ni kita tengok ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Difardukan puasa. Dan dalam banyak juga hadis disebut as-saum. As-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu bagiku dalam hadis qudsi. Dan akulah yang akan bagi pahala terhadap puasa tersebut. Jadi, apa beza saum dengan siam? Dalam sudut bahasanya, as-siyam dan saum dua-dua maksud sama al-imsak anis syai'. Menahan diri daripada melakukan sesuatu. Tetapi sebenarnya, kalau kita merujuk kepada Al-Quranul Karim, kita lihat kepada penggunaan dalam Al-Quran. Dalam Quran guna perkataan siyam. Dalam Quran juga menggunakan perkataan as-saum. Dalam bahasa Arab, puasa dia panggil as-siyam ataupun as-saum. Dalam ayat 183 surah Baqarah disebut as-siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Jadi, saya nak tanya tuan-tuan, apa beza antara siyam dan juga saum dari sudut bahasa Al-Quran? Baik. Jadi, kalau kita tengok dalam Al-Quran, perkataan as-siyam telah digunakan dalam Al-Quran sebanyak 8 kali. Iaitu pada surah Al-Baqarah, ayat 183 yang kita bicarakan ini. Juga ayat 187 dan juga ayat 196. Manakala surah An-Nisa ayat 92. Surah Al-Ma'idah ayat 89 dan 95. Surah Al-Mujadilah 4. Contoh surah Al-Baqarah yang kita bincang ni, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Surah Baqarah 183. 187, uhilla lakum lailatas siyam arrafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa lailatas siyam untuk arrafath ila nisaikum, untuk bersama dengan isteri-isteri kamu. Manakala dalam surah Al-Baqarah ayat 196, wa atimul hajja wal umrata lillah, ayatnya faman kana minkum maridan aw bihi adhan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati il hajj famastaysara min al hajj faman lam yajid fa siyamu 3 ayyam fil hajj wa 7 idza raja'tum. Ini cerita tentang haji. Cerita tentang amalan-amalan haji yang mana dam yang dikenakan puasa 3 hari semasa mengerjakan haji dan 7 hari apabila kembali ke tempat masing-masing. Jadi yang pentingnya penggunaan perkataan di sini adalah perkataan as-siyam yang kita sebutkan tadi, maknanya digunakan dalam ayat ini perkataan as-siyam. Seterusnya surah An-Nisa ayat 92. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain taubatan minallah. Dalam pada itu, sesiapa yang tak dapat mencari hamba yang akan dimerdekakan, hendaklah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Hukum yang tersebut datangnya daripada Allah untuk menerima taubat, membersihkan diri kamu. Surah Al-Ma'idah ayat 89.
faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Sesiapa yang tak dapat menunaikan denda tersebut, maka hendaklah dia berpuasa 3 hari. Yang demikian itu denda penebus sumpah kamu apabila kamu bersumpah. Begitu juga surah Al-Mujadilah ayat 4. Sebab apa disebut Mujadilah? Kadang-kadang disebut juga surah Al-Mujadalah. Mujadalah, yujadilu, mujadalah. Mujadalah ni merujuk kepada masdar mujadalah, maknanya perbahasan, perdebatan. Itu mujadalah. Mujadilah orang yang berbahas, orang yang berdebat. Itu beza dia. Kita jangan kufir. Ada disebut mujadalah, betul juga. Sebab merujuk kepada maksud perbahasan, perdebatan. Bila sebut mujadilah, merujuk kepada seorang wanita yang berbahas, yang berdebat, yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Khawlah binti Tha'labah. Dalam kisah apa? Kisah zihar, apabila suami dia menziharkan diri dia. Dan sebelum itu kita tahu dalam hukum sebelum Islam, zihar ni adalah dia cerai. Dalam zaman jahiliah, bila zihar tu dengan tujuan untuk menceraikan. Bila mana seseorang menyamakan isterinya dengan ibunya, maknanya memang nak cerai lah. Tetapi dalam Islam ada hukum hakam cerai, hukum hakam talak. Jadi bila berlaku zihar kali pertama, Khawlah binti Tha'labah dizihar oleh suaminya, maka dia tak tahu macam mana dia pergi jumpa Nabi SAW sebagai Al-Mujadilah. Dia berbahas dengan Nabi, dia bertanya Nabi. Nabi pun tak tahu nak jawab lagi pada ketika itu. Sebab apa? Sebab Nabi SAW tidak dapat menjawab ketika itu sebab belum ada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat Quran belum datang pada waktu itu. Jadi Nabi SAW hanya bagi tahu pada Khawlah, tunggu dululah, maknanya kamu jangan lagi bersama dengan suami kamu. Itu saja. Tapi yang kata Khawlah ni hari-hari duk berjumpa Nabi, duk bahas dengan Nabi, ada lagi macam mana sampailah turun ayat Quran. Jadi maknanya disebut sebagai mujadilah. Saya nak sebut tu macam mana boleh ada mujadilah dan mujadalah. Pokoknya kita faham bila kita buka Al-Quran, kita faham. Oh, rupanya kadang-kadang disebut mujadalah, kadang disebut mujadilah. Baik. Surah Al-Mujadilah yang 4, Allah Ta'ala sebut, faman lam yajid fasiyamu syahrain faman lam yajid fasiyamu syahrain mutatabi'ain min qabli an yatamassa. Iaitu kemudian sesiapa yang tak dapat memerdekakan hamba, maka hendaklah ia berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum mereka suami isteri itu bercampur bersama. Baik, ni apa ni? Jika guna tripod lagi baik. Sekarang macam hadirin tengah mendongak. Okey, baik. Saya betulkan sikit. Dia sebenarnya saya nak betulkan tempat saya letak ni. Okey. Dah mendongak ke belum? Okey dah kot jadi kedudukannya. Biasalah hari pertama ni, hari pertama kita live ni adalah sikit kekurangan. Jadi insya-Allah nanti kita akan betulkan. Ni saya cuba. Tadi memang kedudukan tu sengit sikit. Kedudukan handphone saya tu sengit sikit. Sekarang ni saya cuba betulkan. Nampak okey. Kalau ada lagi komen boleh beritahu. Kita akan betulkan dari semasa ke semasa insya-Allah. Baik. Guna tripodnya. Okey. Kalau insya-Allah kita akan usahakanlah, tengoklah macam mana. Sekarang ni pun kedai pun tak buka. Kedai handphone tak buka sekarang ni. Kedai tripod pun tak buka. Yang ada supermarket kedai makanan ada. Nak beli makanan. Jadi waktu PKP ni, takat mana yang ada lah, insya-Allah kita akan cuba baiki dia semasa ke semasa. Baik, tapi apapun terima kasih kepada komen yang diberi. Kononnya saya tahu bagaimana kedudukannya. Saya cuba betulkan. Sengit tadi memang sengit pun, nampak sengit. Terpaksa mendongak kan. Jadi mudah-mudahan saya dah betulkan sikit ni. Kalau dah sengit lagi bagi tahu Baik, saya nak sebut tadi tentang surah Al-Mujadilah, yang mana bila mana zihar ni nak bebas daripada zihar kena denda. Dia dua, kalau dia nak cerai lah, kalau tak cerai dia boleh tebus dengan apa? Dengan bebaskan hamba. Lalu Allah Ta'ala kata faman lam yajid, kalau tak ada hamba, zaman sekarang tak ada hamba kan, fasiyamu thalathati ayyam. Fasiyamu syahrain. Fasiyamu syahrain. Iaitu puasa 2 bulan. Mutatabi'ain, berturut-turut. Dia
hukum dia zihar ni qabla an yatamassa min qabli an yatamassa, sebelum dia dapat bersama dengan suami isteri itu. Hukum daripada hukum bagi zihar ni dia sama dengan hukum mereka yang berjima' pada siang Ramadan. Dari sudut kafarah dia. Kafarah dia. Sekarang kedudukan lebih baik, alhamdulillah. Okeylah. Lebih baik sikit kedudukan dia. Dia tak sayang kan. Saya betulkan bagi elok sikit lagi. Itu dia. Okey, alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah. Jadi zihar ni dia punya kafarah dia sama dengan mereka yang berjima' di siang Ramadan. Dan jaga-jaga baik jemaah ni. Sebab tu ada orang tanya saya baru ni, orang kata, ustaz dia kata ni kita ada orang kata nak menikah tak boleh ni, bulan Ramadan tak boleh menikah ni. Dia sebenarnya bukan tak boleh menikah bulan apa pun tak apa, bulan Ramadan tak menikah. Cuma orang tua-tua dulu dia tak galakkan menikah bulan Ramadan ni sebab apa? Sebab takut terlajak tu lah. Kena denda naik tu 2 bulan betul-betul kena puasa tu. Bukan senang tu. Takut terlajak. Bayang kalau benda baru kan. Dia nak try sajalah, siang malam tak peduli. Maka dengan sebab itu dinasihatkan kahwin waktu lain lah, tunggu Syawal lah. Itu bukan makna tak boleh kahwin. Kalau nak kahwin ya, bulan Ramadan pun tidak ada masalah. Tambah sekarang ni boleh saja, ada kaedah-kaedah yang boleh dilakukan. Zaman PKP ni pun boleh kahwin juga kan. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi puasa 2 bulan berturut-turut. Baik, seterusnya surah Al-Maidah ayat 95. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un mithlu ma qatala min na'am yahkumu bihi dhawa 'adlin minkum hadiyan balighal ka'bati aw kafaratun ta'amu miskin aw 'adlu dhalika siyaman liyadhuqa bala amri. Kataan siyaman, siyaman. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang-binatang buruan ketika mana kamu sedang berihram, dan sesiapa di antara kamu yang membunuhnya dengan sengaja, maka denda ganti dengan binatang ternak yang sama dengan binatang buruan yang dibunuh itu, yang ditetapkan hukumnya oleh 2 orang yang adil di antara kamu, sebagai hadiah yang disampaikan ke Kaabah untuk disembelih dan dibahagi pada fakir miskin di tanah suci, atau bayaran kafarah, iaitu memberi makan orang miskin, atau berpuasa. Itu perkataan dia. Adlu dzalika siyaman, atau berpuasa sebanyak bilangan cupat yang diberikan pada fakir miskin. Baik. Kita nak cerita ayat Quran tadi, kita bagi contoh-contoh tadi dalam ayat-ayat Al-Quran menceritakan bila sebut siyam, dia merujuk tentang puasa. Puasa. Baik. Iaitu puasa tak makan lah. Itu maksud dia. Manakala perkataan saum, as-saum digunakan sekali sahaja dalam Al-Quran. Iaitu dalam surah Maryam ayat 26. Kataan saum, saya ulang sekali, kataan as-saum digunakan sekali saja dalam Al-Quran, dalam surah Maryam ayat 26, iaitu fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani saum inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yawma insiya. Jadi perkataan saum dekat situ, tuan-tuan. Maksud dia apa? Maka makanlah dan minumlah serta bertenanglah hati dari segala yang merungsingkan. Kemudian kalau engkau melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku bernazar diam membisu, tak bercakap. Ini maknanya as-saum ni puasa daripada bercakap. Kerana Allah Ar-Rahman. Setelah aku menyatakan demikian, maka aku tidak akan berkata-kata kepada sesiapa pun daripada kalangan manusia pada hari ini. Baik, itu kisah pada Maryam. Jadi tuan-tuan, secara ringkasnya, setelah dibuat penelitian, didapati bahawa terdapat perbezaan makna dalam penggunaan perkataan as-siyam dan juga as-saum dalam Al-Quran. Perkataan as-siyam digunakan untuk memberi maksud ibadah yang khusus yang melibatkan menahan diri daripada makan, minum, tahan diri daripada hubungan seksual suami isteri bermula dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Dalam Al-Quran yang menggunakan perkataan siyam didapati membawa maksud yang pertama, puasa bulan Ramadan, as-siyam.
menahan diri tak makan, tak minum dan bersama suami isteri pada siang Ramadan. Yang kedua, siam iaitu puasa sebagai kafarah zihar. Yang ketiga, siam puasa sebagai kafarah sumpah. Yang keempat, siam puasa disebabkan kesalahan memburu dalam keadaan ihram. Yang kelima, siam puasa sebagai kafarah pembunuhan tak sengaja. Yang keenam, siam ataupun puasa sebagai fidyah ataupun dam bagi orang yang berihram yang melakukan pantang larang dalam ihram. Itu perkataan siam yang melibatkan puasa yang disebut dalam Al-Quran. Dan kesemua puasa yang dilakukan ini melibatkan menahan diri daripada makan dan minum di sepanjang hari. Jadi perkataan yang digunakan dalam Al-Quran bagi menyatakan puasa jenis tahan diri daripada makan minum adalah as-siyam. Jadi manakala perkataan saum, satu saja dalam Quran kita sebut tadi, iaitu surah Maryam ayat 26, perkataan saum. Perkataan saum merujuk kepada menahan diri daripada berkata-kata ataupun bercakap. Dan dia bukanlah bermaksud menahan diri daripada makan dan minum. Itu as-saum. Itu mengikut dalam konteks Al-Quran. Jadi, Al-Quran secara ringkasnya kita sebut, Al-Quran membezakan antara perkataan as-saum dan juga as-siyam. Iaitu, Al-Quran menyatakan bahawa menggunakan perkataan as-siyam merujuk kepada berpuasa, iaitu menahan diri daripada makan dan minum. Manakala as-saum berpuasa daripada bercakap, berkata-kata. Dan perkataan as-siyam merujuk kepada ibadah puasa yang khusus seumpama puasa di bulan Ramadan. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah kita lihat sedikit perbezaan. Sebab dalam Al-Quran ni tuan-tuan, setiap perkataan yang digunakan ada beza dia. Dia la taradu fil Quran. Tidak ada seerti dalam Quran. Sebab tu kalau kita perhati kadang perkataan isteri pun beza dalam Quran. Kadang Allah sebut zauj, kadang Allah sebut imra'ah. Kalau terjemah jadi perempuan imra'ah kan. Tapi tak, beza. Maksud isteri, tapi Allah sebut imra'ah. Bagi siapa? Kalau zauj, uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, duduklah kamu dan isterimu dalam syurga. Perkataan zauj, Adam dan Hawa. Perkataan zauj. Sebab apa? Sebab mereka itu sekupu dalam segala segi. Tetapi kalaulah isteri Nabi Lut, tak sebut zauj, sebut imra'atul Lut. Isteri kepada Lut, imra'ah. Tak sebut zauj Lut, tak. Tapi imra'ah. Sebab apa? Sebab mereka tak sekupu. Tak sekupu dari sudut mana? Satu beriman, satu tak beriman. Isteri Nabi Lut tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia termasuk dalam kalangan orang yang engkar. Baik. Apapun tuan-tuan, itu dari sudut Al-Quran. Jadi kita lihat perkataan puasa, itulah maksud dia. Jadi dalam surah Al-Baqarah ini, ayat 183, Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Jadi as-siyam di sini bermaksud menahan diri daripada makan dan minum lah. Maka dengan sebab itu, berkata Abu Ubaidah dari sudut bahasa kita sebut tadi, kullu mumsikin an ta'am au kalam au sair fahuwa saim. Orang yang berpuasa itu adalah orang yang menahan diri daripada makan, bercakap, berjalan. Itu dipanggil orang puasa. Cuma kita bezakan tadilah puasa, perkataan siyam dan juga perkataan saum. Baik. Dalam hukum syarak, wa fi syar'i, perkataan puasa itu, as-siyam itu, wa fi syar'i huwal imsaku 'anil ta'ami wasyarabi wal jima' ma'an niyyati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi wa kamaluhu bijtinabil mahdhurati wa 'adamil wuqu'i fi al muharramat. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu dia dari sudut maksud puasa dari sudut hukum syarak, iaitu huwal imsaku 'anil ta'am, menahan diri daripada makan, wasyarab dan minum, wal jima' dan berjima' ataupun bersama suami isteri pada siang Ramadan, ma'an niyyati min tulu'il fajri ila ghurubi syams, bersama dengan niat, beserta dengan niat daripada tulu'il fajri, daripada naik matahari, naik fajar, tulu'il fajr, naik fajar. Senang ceritanya waktu subuh lah, masuk waktu subuh. Ila ghurubi syams, hinggalah terbenam matahari. Terbenam matahari itu masuknya waktu maghrib. Daripada tulu'il fajri, bermula puasa itu dari naiknya fajar sehingga terbenam matahari. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah,
Satu perkara yang saya nak alang-alang kita nak sebut satu benda tentang imsak. Sebab kadang-kadang akhir-akhirnya jadi polemik. Polemik dari sudut perbalahan. Ada yang kata kita nak sahur ni mesti sebelum imsak. Imsak ni waktu bila? 10 minit sebelum waktu subuh. Kalau subuh tu pukul 6, 5.50 tu imsak. Mana 10 minit sebelum masuknya waktu subuh. Waktu fajar lah, naik fajar itu. Jadi ada dua di sini. Satu menyatakan imsak. Waktu imsak ni nak kena berhenti dah. Tak boleh nak sahur dah. Tak boleh dah. Kalau sahur waktu tu juga, waktu imsak, maknanya batal puasa. Itu satu. Yang kedua yang kata, mana ada imsak-imsak ni? Imsak ni bid'ah. Pula. Imsak ni adalah bid'ah dia kata. Sebab apa? Sebab puasa ni bermula daripada terbit fajar daripada subuh. Apa pula imsak-imsak ni pula? Zaman Nabi tak ada imsak-imsak dia kata. Jadi ada dua kenyataan. Satu kata imsak tu wajib, satu kata bid'ah. Mana satu kita ni? Daripada Abdul Halim, Abdul Latif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Panjang bagi salam dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Baik. Nashrin, Assalam from Teping. Teping. Alhamdulillah dapat sambutan ataupun dapat respon daripada tuan-tuan. Sekurang-kurangnya bila ada tulis bawah tu, saya tahulah bahawa ada yang mengikutinya. Kan? Mana tahu pagi-pagi ni tuan. Pagi-pagi, tapi apapun kita pagi Ramadan ni dia lain sikit, dia cegah sikit. Lepas kita solat subuh, lah ni pun kuliah subuh tak ada kan kat masjid kan. Tapi masjid pun tak boleh kan, solat di rumah. Jadi kita ambil kesempatan tu, lepas subuh baca Quran sikit. Kita ada kuliah kita pukul 7 sampai pukul 8. Saya ulang tuan-tuan, kita boleh war-warkan pada sahabat-sahabat kita 7 sampai pukul 8 secara live setiap hari kecuali hari Sabtu dan Ahad. Jadi hari ni hari pertama, hari Jumaat. Kita akan sambung nanti hari Isnin. Sampai Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Baik, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan perbincangan kita satu persatu. Dan saya buka ruang pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau nak berdiskusi, nak bincang apa semua, boleh. Ada ruang untuk komen tu, boleh komen apa-apa. Kita menambah baik. Kalau ada persoalan apa, mana saya boleh jawab, saya jawab lah. Kan? Mana tak boleh tu, saya minta tangguh untuk kita rujuk kitab dulu dan sebagainya. Sebab zaman sekarang ni kita banyak al-ilmu fis sudur walaysa fis sudur. Ilmu ni semua dalam buku je, bukan dalam dada. Dada ni tengok tak ada apa, kosong. Tak ada apa. Jadi apapun kita boleh rujuk setakat mana kemampuan kita rujuk, insya-Allah. Baik. Saya nak sambung tadi. Perbahasan ataupun perbincangan tu kita tak nak sekarang ni polemik banyak sangat. Kan polemik antara bid'ah tak bid'ah ni, dan kita sebenarnya kita nak pergi kepahaman. Memang kata imsak itu ataupun kalau kita tengok takrif ni dalam wafi syar'i dalam hukum syarak disebut di sini min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, iaitu yang kata puasa itu menahan diri tadi daripada terbitnya fajar hingga terbenam matahari. Terbitnya fajar itu merujuk pada waktu subuh. Jadi dia menafikan kata-kata yang kata tak boleh makan dah waktu imsak. Ada. Itu bukan. Salah lah. Sebab apa? Sebab waktu imsak pun masih lagi waktu yang boleh makan. Masuk masih lagi waktu sahur. Sebab lagi mana tak masuk subuh. Masuk subuh baru dia tak boleh. Sebab apa? Itu ta'arif dia. Itu clear dari hukum syarak. Min tulu'il fajri. Daripada terbitnya fajar. Bukan daripada azan ya. Kadang-kadang orang silap tunggu azan. Tok Bilal lambat azan, naya kita. Dia Tok Bilal pun lambat kan, terlena ke apa ke. Jadi daripada tulu'il fajri. Tulu'il fajri hari ni kita bukan nak berpandukan pada azan sangat. Kita pandu pada time, pada waktu, pada jam kita hari ni kita ada. So tak ada masalah. Baik, jadi maknanya kenyataan yang menyatakan tak boleh makan dah lepas waktu imsak salah. Sebab apa salah? Ini buktinya jelas. Min tulu'il fajri, daripada terbitnya fajar. Itu bermulanya puasa. Baik. Bagaimana pula yang orang kata imsak tu bid'ah? Pula dah. Tuan-tuan, sebenarnya waktu imsak tu tak ada kaitan dengan bid'ah pun. Sebab apa? Sebab para ulama yang meletakkan waktu imsak ni sebenarnya mereka istimbat. Ada istimbat mereka. Kita jangan cepat sangat menuding jari. Bid'ah lah tak bid'ah dan sebagainya. Tengok dulu. Mengikut hadis yang mana sahabat Nabi SAW kata Jabir kata saya menyatakan bahawa Nabi SAW bersahur dan Nabi berhenti sahur antara waktu sahur Nabi dengan waktu Nabi solat lebih kurang dia punya masa dia boleh baca 50 ayat Quran.
Itu lebih kurang waktu dia. Maknanya Nabi berhenti awal sahur. Nabi tak berhenti masuk subuh terus berhenti terus subuh, bukan. Bukan begitu. Nabi berhenti awal, lebih kurang kira-kira boleh baca 50 ayat Quran. Maka di situlah diistimbatkan bahawa 10 minit, lebih kurang 10 minit. Jadi maknanya lebih aulanya kepada kita, walaupun kita tuan-tuan puasa ni bermula waktu subuh, tulu'ul fajri tadi, tetapi elok berhenti awal. 10 minit tu dah clear cantik dah, apa semua dah ready makan, dah basuh gosok gigi, apa semua clear dah, ready untuk solat dan sebagainya. Maka itu sepatutnya yang dibuat. Tetapi kalau kita terlewat, kalau boleh kita dah 10 minit sebelum subuh tu dah ready dah. Tapi kalau kita terlewat, tak apalah, masih lagi belum masuk waktu subuh, masih lagi kita boleh bersahur. Apatah lagi kita nak mengambil barakah daripada hadis Nabi SAW, iaitu tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu kerana pada sahur itu ada keberkatan. Walaupun seteguk air kita sahurlah tuan-tuan. Jadi itu merupakan sunnah Nabi, dan itu yang nak membezakan puasa kita dengan puasa ahli kitab. Puasa ahli kitab puasa juga, tapi mereka tidak ada sahur. Maka inilah keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Ada perbezaan kita dengan mereka. Jadi kita ada sahur dan mereka tidak ada sahur. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Balik sambung kepada perbahasan kita ni. Wa fi syar'i wal imsaku 'anil ta'am. Isu hukum syaraknya, kata Syekh Sabuni, ia adalah menahan diri daripada makan, wasyarabi, dan daripada minum, wal jima'i, dan daripada jima', ma'an niyyati, berserta dengan niat, min tulu'il fajri, berserta dengan niat tu dalam hati tuan-tuan. An-niyyatu mahalluha fil qalbi, niat tu tempatnya dalam hati. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Wa kamaluhu, dan yang paling sempurna. Wa kamaluhu, bukan takat tak makan tak minum dia, tapi yang sempurnanya bijtinabil mahdhurat, menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang haram. Wa anamil wuqu'i fil muharramat, dan tidak jatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan. Jadi di sini yang kadang-kadang biasanya takrif, kita tengok takrif definisi puasa ni dekat tu ya, tak makan tak minum kat situ je, tapi dia menambahkan nilai tambah lagi yang nak supaya menahan diri itu betul-betul cantik, iaitu bijtinabil mahdhurat. Kita menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang diharamkan. Jangan jatuh dalam benda yang haram. Sebab tu Al-Imam Al-Ghazali menyatakan tentang kategori-kategori puasa itu. Jadi kita bukan tak makan tak minum, kita nak puasa juga perkataan kita, mulut kita. Nak saum juga, bukan sekat siam, nak gabungkan siam dan juga saum. Daripada perkata-kata benda yang tak betul. Macam dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Sesiapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, ni mulut tak jaga, puasa mulut yang disebut sebagai saum, kan? As-siyam ni puasa tak makan, kan? As-saum puasa bercakap ni. Sesiapa, kata Nabi SAW, tidak meninggalkan kata-kata dusta, cakap bohong, ni mulut ni tak jaga, dan beramal dengannya, falaisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah Ta'ala tak berhajat, Allah tak pandang, Allah tak tengok kalau sekadar dia meninggalkan makan dan minum saja. Setakat tinggal makan minum saja, tapi tak tinggal perkataan-perkataan yang mungkar, al-mahdhurat yang haram, maka Allah Ta'ala tak tengok perkara tersebut. Mana tak dikira oleh Allah. Sebab itu rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang puasa, yang dia dapat daripada puasanya hanya lapar dan dahaga saja. Walaizubillah. Maka dengan sebab itu saya nampak takrif yang diberikan dalam kitab Syekh Sabuni ni cantik, iaitu dia membawakan kepada kita bukan sekadar menahan diri daripada makan dan minum, tetapi membawa kepada kita tentang kesempurnaan menahan diri itu dengan menjauhi perkara-perkara haram, tidak terjatuh dalam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi yang akan kita bincangkan tuan-tuan. Di sini barulah beberapa perkataan yang kita ambil.
yang kita tengok. Jadi kita akan tengok lagi beberapa perkataan secara ringkas lah. Kita tak pergi satu-satu word by word, mungkin mengambil masa yang panjang. Jadi saya akan tengok daripada kitab ini, daripada kitab Rawa'ul Bayan ni, tafsir ayat ahkam oleh Sabuni ni, Syekh Sabuni. Tengok beberapa perkataan yang kita nak ulas sikit sebanyak. Kemudian kita akan pergi kepada makna tafsir ayat Quran itu sendiri supaya kita betul-betul jelas. Dan kita nak juga nak tengok sebab nuzul dia. Ada tak sebab-sebab nuzul? Kemudian kita nak tengok pula dari sebelum tu lataif tafsir, bagaimana kecantikan yang kata tafsir yang dalam ayat-ayat tersebut. Dan lepas tu barulah kita pergi kepada al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum hakam syarak yang dapat dipetik, yang dibincangkan oleh para ulama berdasarkan kepada ayat surah Al-Baqarah ini yang dapat kita bincangkan. Mudah-mudahan insya-Allah perbincangan kita dapat manfaat. Jadi tuan-tuan, saya tengok masa dah tak mengizinkan kepada kita, sudah pukul 8. Kuliah ni tak lama-lama sangat kan. Lama-lama orang bosan juga kan. Jadi apapun, moga-moga pertemuan kita dapat manfaat pada kali ini. Dan daripada Mahrus Aman, alhamdulillah ustaz dapat dengar kuliah, alhamdulillah, syukur pada Allah. Kita saling, bukan kuliah sangatlah, saya ibaratkan kita ni kalau boleh nak berdiskusi, nak berbincang sebenarnya. Sebab ramai di luar sana, terutamanya guru-guru takmil, guru-guru bertauliah yang lebih alim, yang lebih tahu. Jadi saya cuma jadi perantara saja. Jadi maknanya kita boleh berbincang. Sebab tu saya syorkan kalau ada pandangan, ada komen-komen ataupun ada apa juga ilmu-ilmu, input-input dan sebagainya, tuan-tuan boleh kongsi di sini. Saya boleh sampaikan. Jadi maknanya di situ kita lebih kepada berdiskusi, kita boleh berbincang, bukan makna kuliah. Bukan kuliah satu hala daripada saya kan dan sebagainya. Sebab tuan-tuan dan perempuan semuanya di kalangan mereka yang ada ilmu dan lebih ilmu daripada saya pun. Jadi mudah-mudahan insya-Allah dapat sama-sama kita kongsi, dapat sama-sama kita berdiskusi insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, jazakumullah khairan pada Mus'ab dan juga yang lain. Jazakumullahu khairan katsira. Hafiz Sulaiman, terima kasih sama-sama insya-Allah, barakallahu fikum. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu perbincangan kita pada kali ini. Kita jumpa insya-Allah hari Isnin insya-Allah. Esok cuti, lusa cuti, Sabtu dan Ahad. Jadi kita jumpa hari Isnin untuk kita teruskan perbincangan kita. Moga-moga mendapat manfaat. Sekadar itu tuan-tuan, apa yang baik datang daripada Allah. Salah-salah pemaaf. Sekian aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana هذا معنا رحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.